Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil qatimil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang hormati saudara Imam Salimi, saudara Imam Zul, Barisan Tuan Kuasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati lagi sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat hidayah yang Allah Taala bagi kepada kita, dapat kita bersama pagi ini dalam surau yang mulia ini, tempat yang mulia ini. Bila kita letak diri kita tempat yang baik, maka jadi baiklah kita. Hari ini antara kita sedar dengan tidak sedar, antara kita perasan dan tak perasan, kita sudah berada Ramadan yang ke-24. Dalam arti kata 24 hari termasuk hari ini Ramadan yang telah kita tunaikan, laksanakan. Sejauh manakah pengisian yang telah dapat kita lakukan, dapat kita buat persiapan, kita lakukan. Tadi adik kita ada baca tazkirah tentang Lailatul Qadar. Lebih baik daripada satu malam ini 1000 bulan. Apa artinya Lailatul Qadar itu pada kita kalau kita tak isi dengan pengisiannya? Dia akan pergi begitu saja, tak ada apa-apalah. Kita hanya dengar saja orang tu dapat ni, orang dia dapat, tapi kita tak dapat sebab kita tak dapat sesuatu. Maka sebab itulah sebagai persiapan dengan baki yang ada 6 hari ini, kita tanya diri kita, apa yang boleh kita buat? Apakah Allah nak pilih kita? Apakah kita terpilih, ataupun Allah nak pilih kita, ataupun Allah nak bagi hidayah kepada kita, Allah nak jadi kita sebagai tetamunya, Allah nak anugerahkan Lailatul Qadar kepada kita baki 4 hari ini, 6 hari ini. Sebenarnya kita kena cukup pelengkap dengan pakaian-pakaian yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama sekali, persiapan kita untuk jadi hamba yang bertakwa ini, kita hormat 3 orang. Pertama sekali, ibu ayah kita. Walaupun dia meninggal, dia tetap ibu ayah kita. Bagaimana kita nak menghormatinya? Menghormati apa yang dipesan, apa yang ditinggal, apa yang diamanah kepada kita. Yang kedua, guru-guru kita yang pernah mengajar kita, yang pernah didik kita. Yang ketiga, menghormati warga tua. Pastikan 3 perkara, kata Allah, dalam diri kita kena ada. Pertama sekali, kejujuran kena ada pada kita. Bukan jujur pada orang, jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita tak jujur pada diri kita, macam mana kita nak jujur pada orang lain? Yang kedua, pelihara iman kita. Yang ketiganya, teruskan dengan amal kebaikan yang dah kita lakukan ini. Yang penting nak istiqamah. 3 benda yang perlu kita kawal, bukan bulan Ramadan saja. Dalam hidup kita ini, 3 benda yang perlu kita kawal. Yang pertama, kemarahan kita. Yang kedua, lisan kita, lidah kita. Kita kena letak hati di hadapan, lidah di belakang. Bukan letak lidah di hadapan, hati di belakang.
kejarlah, perolehilah 3 perkara. Pertamanya ilmu. Ilmu ni untuk apa? Untuk jadi garis panduan kita. Yang kedua, adab sopan kita. Kalau adab sopan kita tak ada, macam mana kita nak bersopan? Macam mana kita nak beradab? Kalau sifat ni tidak ada pada kita. Kalau sifat mulia tak ada pada kita, macam mana kita nak memuliakan orang? Macam mana kita nak menghormati orang kalau kita sifat hormat tak ada pada kita? Kalau sifat kasih sayang pada kita tak ada, macam mana kita nak beri kasih sayang pada orang lain? Kalau sifat ihsan tak ada pada kita, bagaimana nak ihsan dengan orang lain? Ibda' binafsih, kata Arab kata, bermula dengan diri kamu dulu. Kalau kita bahagia, orang keliling kita pun akan turut bahagia. Kalau kita seronok, orang keliling kita pun seronok. Kalau kita tak seronok, kita resah dalam kehidupan kita, orang keliling kita pun resah. Rumah kita nak hampir kita pun tak berani. Nampak? Bahana dan bahang tu keliling kita. Itu baru di dunia. Kita balik dengan marah-marah, isteri tak berani tegur kita sebab kemarahan ada pada kita. Kalau kita balik senyum, isteri pun tenang hati. Bagaimana bahang kita di hadapan Allah SWT nanti? 3 perkara yang perlu kita ingat, sahabat-sahabat. Ingat kematian sepanjang masa. Bulan puasa ni saya ingat tiap-tiap hari. Perkhabaran sahabat-sahabat kita. Saya lah. Tiap-tiap hari ada. Yang 2, berilah pertolongan. Apa yang boleh kita tolong? Tenaga, wang ringgit kita, idea kita, buah fikiran kita, nasihat kita. Apa yang boleh kita buat? Buang masa sikit. Seperti sahabat-sahabat kita, mau tak mau hujan ribut, lari bekerja. Nak bagi jodoh. Saya kadang-kadang sedih tengok. Bekerja-kerja nak bagi. Kau buka puasa. Ihsan ada pada dia. Sifat ihsan ada. Lebih baik dia duduk di rumah. Tapi ihsan. Kepuasan. Pertolongan. Ingat 3 perkara lagi. Pertama, nasihat. Yang ketiga, perkara lagi, perlu ada sucikan 3 perkara dalam diri kita. Pertama, pemikiran kita. Fikir yang positif. Pakaian kita, kebersihan. Tubuh badan kita, jasad dan rohani. 3 perkara tolong selamatkan diri. Saya pun nak selamat diri saya nak selamat sahabat-sahabat. Sebab tu, saya tak cuma cakap. Saya nak selamat diri saya, nak selamat diri tuan-tuan. Pertama, selamatkan diri kita dari terus kita beramal dengan amalan jahat. Adu domba. Nak bulan Ramadan. Mengumpat keji. Semua tu balik kat kita. Yang ketiga, hasad dengki. Lailatul Qadar dia mana pun kalau penyakit ni ada, tak ada 1 sen pun tak dapat. Habu debu pun tak dapat. Dan penyakit hasad dengki dia buat kita. Rasulullah sebut al-hasadu ya'kulul hasanat fama ta'kulu naral hataba. Penyakit hasad ni akan memakan seluruh amalan kamu buat. Fama ta'kulu naral hataba, seperti api yang membakar kayu api. Yang 3 perkara kita kena bebaskan diri kita. Pertama, sifat sombong. Bebaskan. Jangan ada. Sifat sombong ni pada orang kaya. Pada orang berilmu. Pada orang berada. Orang miskin dia nak sombong apa? Orang susah dia nak sombong apa? Tuan-tuan pergi. Kita nak raya 6 hari lagi. Kelang kabut persiapan dapur. Yang pakai bukan kelang kabut sibuk. Persiapan nak raya.
Persiapan sana kita tak kisah buat persiapan. Tak kisah buat persiapan. Tapi tuan-tuan pergilah jengah. KM Plaza ke, Pasar Raya lengang. Kuasa membeli dah tak ada. Jodoh-jodoh jual pun tuan-tuan perhati tengok. Bukan macam dulu. Dulu KM Plaza nak masuk pun tak boleh. Tak. Dia Nabi sebut. Banyak melimpah roh, harta, rezeki. Makanan-makanan banyak, tetapi sukar nak memperolehi. Sukar nak dapat. Bukan barang tak ada, barang ada, tapi nak memilikinya sukar nak memiliki. Tapi kita tak nak buka hadis Rasulullah. Nabi pesan satu-satu, tak tertinggal seti pun. Tapi kita tak pernah ambil iktibar kepada kita. Tak. Kita tak pernah ambil iktibar, langsung tak ambil. Sifat sombong, kena jaga sifat sombong. Yang kedua, bebaskan diri kita daripada penipuan. Tipu diri, sebab betul lah. Amalan-amalan ni nampak. Buat baik pun nampak, buat jahat pun nampak. Tetapi satu amalan saja yang siapa pun tak tahu antara kita dengan Allah, yakni Ramadan. Ramadan antara kita dengan Allah. Walaupun kita menipukan rumah kita, aku puasa, tak puasa ke, antara kita dengan Allah. Yang ketiganya, bebaskan kita daripada berhutang. Elakkan. Jangan sampai pejam mata kita tinggal hutang. Tak ada, kita buat cara tak ada. Ada buat ala kadar. Buat apa kadar keperluan. Jangan ikut kemahuan kita. Sebab kita nak menempuh tiap bermula ada akhir. Alam ini baharu. Alam termasuk. Alam ni makna benda yang baru. Dia akan berakhir. Kemusnahan akan berakhir. Umur kita juga begitu, dia akan berakhir. Dia akan musnah. Dia akan berakhirnya. Maka sebab itu pagi ni saya nak ambil masa sikit nak sambung ke tentang babun maja fil qiyamah, yakni sifat kiamah, bab pada menyatakan kedatangan hari kiamah. Imam Ghazali berkata dalam kitab Bahrul Mazi, hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin daripada bekalan akhirat. Kita adalah merupakan warga-warga paling miskin, maksud saya bercakap terutama. Miskin daripada bekalan akhirat. Miskin daripada amalan kita. Miskin harta. Miskin ukhuwah. Miskin ilmu. Miskin amalan. Miskin, sungguh miskin. Bila kita berada dalam keadaan miskin, bagaimana kita nak meneruskan perjalanan kita nak menghadap Allah, sahabat-sahabat sekalian? Kalau miskin harta dunia, kawan-kawan buka idea, kita kutip derma. Nak sumbang sana, sumbang sini. Ada orang teringat kita, dia ni dah tak kerja berapa lama dah, kita sumbang. Ada orang usaha, baguslah, usaha baik, kita sokong. Ramailah, kita nampak kawan susah sikit, kita bantu, apa boleh bantu? Menyenangkan hati dia. Itu di dunia boleh tolong, sana siapa nak tolong tuan? Baik, saya nak sambungkan pengajian kita sikit. Dan pada hari itulah dibawa sekalian kamu ke hadapan Allah kerana untuk berhisab. Sahabat, kita akan dibawa, diheret di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab, untuk dikira apa yang kita buat sekarang. Kita lakulah yang baik ke jahat, tetapi sahabat-sahabat bersiap sedia. Sediakan satu